Assalamualaikum. Okey, selamat datang kepada online breakfast club kita pada pagi ni. Okey, dengar tak? Oh, alright, okey. Alright, okey. So macam sunyi je. Okey. Alright, okey. Kita mulakan majlis OBC kita pada pagi ni. Sambil-sambil kita ajak kawan-kawan kita, peserta-peserta kita kan, dan tetamu-tetamu kita. Kita mulakan majlis OBC kita ni dengan surah Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah. Okey, kalau kita tengok dekat topik pada pagi ini, CEO Dapur Ketuk-Ketuk Ramadan. Okey, yang sebenarnya kita bukan nak ajar, tapi kita nak share dan kita nak berkongsi apakah yang selama ni yang kita boleh ada dan kita boleh share yang kita pernah lakukan, okey, untuk persiapan kita di bulan Ramadan. Alright. Okey, saya percaya ibu-ibu dalam ni, CEO yang kat sini ni saya tak halal ibu ke ataupun para ayah ke ataupun yang bujang sekalipun, memang kita di waktu pagi, especially di waktu sahur, memang kita akan bangun. Okey, kita akan bangun dan kita sekurang-kurangnya kita akan makan kurma dan minum air. Tapi adakah ianya mencukupi untuk keperluan kita untuk berpuasa selama 12 hingga 14 jam. Alright. Okey, sebelum kita pergi ke topik ni lebih mendalam, saya nak menjemputlah saya punya partner, kakak saya. Yang cantik, yang awesome dan sangat-sangat saya kagum lah kan dengan kecekalan dia, dengan dia punya determination dalam online coaching kita ni. Okey, saya persilakan Kak Yat. Okey, kejap. Alright. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, jom kita jemput lagi peserta kita, kawan-kawan kita, kenalan kita, lead kita ataupun mereka-mereka yang rasa macam nak tahu apa itu, macam mana kami berpuasa dengan nutrition, dengan keadaan sihat. Macam mana kami berpuasa dalam keadaan serba-serbi sihat. Jom kita ajak lagi kawan-kawan kita, sebab session ni daripada bermula Mac ni kami akan bersiaran mengenai topik berpuasa. Belum berpuasa lagi, tetapi ilmu berpuasa kena dicari sebelum masuknya bulan puasa. Jadi kami nak sharing apa pengalaman kami, apa kami yang kami tahu, apa yang kami lakukan. Jadi tak semestinya berkenaan dapur sahaja, kan. Jadi apa yang kami lakukan terhadap diri kami, keluarga kami sepanjang bulan Ramadan berkait dengan pemakanan yang sihat. Okey, so jemput lagi kawan-kawan kita. So sambil-sambil tu ini adalah testimoni saya. Alhamdulillah, saya bermula dengan online coaching pada 15 hari bulan 10 saya bermula untuk decide untuk turunkan berat badan pada 15 hari bulan 10 2015. Di masa tu saya mengalami cabaran kesihatan lah juga. Of course lah, tak ada orang yang nak turun berat tu sebab tak ada cabaran kesihatan. Semua, walaupun hatta peserta saya pun mengalami cabaran kesihatan, tak semestinya cabaran kesihatan yang besar-besar. Macam saya, Alhamdulillah, cabaran saya adalah sakit lutut, sakit tumit, biasalah umur dah 40-an kan. Okey, so umur dah 40-an, jadi cabaran tu memang biasalah. Jadi jangan ambil mudah apa sahaja perkara simple, cabaran simple yang anda ada. Apabila bangun tidur sahaja, sakit nak memijak, sakit lutut, kadang-kadang nak buang air, nak duduk pun sakit lutut. Jadi because kita rasa benda tu macam normal. Orang kata aging kan, semakin meningkat usia, biasalah dah tua kan. Jadi alhamdulillah saya berusia 49 tahun pada tahun 2021. Belum 49 lah, tapi tahun ni adalah tahun 49 tahun dan saya bermula pada 15 Oktober
2015. Itulah cabaran utama saya. Jadi saya pun turunkan berat badan, lakukan sedikit senaman, jaga pemakanan, ambil air yang banyak. Tak ada, insyaAllah setakat ni alhamdulillah buah pinggan saya cantik lah, tak adalah rosak pun minum air banyak kan. Saya minum 4 liter sehari sampai hari ini. Okey, jadi hasil keputusan kita hari ini, apa yang kita dapat apa yang saya dapat dan peserta saya dapat pada hari ini adalah hasil keputusan di masa lalu. Kalaulah katakan saya tak buat keputusan untuk turunkan berat badan pada 2015, apa akan jadi pada saya? Saya pun kadang-kadang rasa macam saya ada ramai kawan-kawan sama usia dengan saya. Macam Coach Linda, dia mungkin at the age macam dia pun ada kawan dia. Jadi saya pun punya kawan-kawan yang usia sama-sama dengan saya. Kalau ada pun 2 tahun ke atas, 2 tahun ke bawah kan. So 90% daripada kawan-kawan saya mempunyai kata-kata yang macam saya dah kena makan ubat tu, saya dah kena makan ubat ni, saya dah tak boleh nak buat itu, nak buat ini. Jadi kalaulah katakan saya tak buat keputusan pada 2015, mungkin saya juga akan mengeluarkan kata-kata begitu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, apa yang saya buat, keputusan saya di masa lalu menghasilkan saya pada hari ini. Alright, so saya serahkan pula pada Coach Linda untuk perkenalkan diri dia. Okey, Assalamualaikum. Okey, kita jumpa kembali. Okey, ini adalah saya. Okey, dulu memang berat saya 74 kilogram. Okey, saya bermula lewat sikit daripada Kak Yat setahun kemudian, iaitu 2016. Okey, itu pun hasil teguran. Okey, hasil teguran, dan saya sendiri tidak selesa apabila saya nak raya, memang saya tak ada baju saya nak pakai. Itu masalah kan, sebab kita duk rasa syok sendiri. Okey, sebab cermin di rumah kita sekerat je, dia tak tunjuk the whole body. Tapi bila kita nak pakai baju kan, kita perasan kita duk ulang-ulang baju yang sama sebab kita in denial. Kita rasa kita selesa dengan baju tu, kita pakai baju tu. Okay, tapi bila kita Okay, lepas tu bila kita ada occasion tertentu kan, kita dah mula start. Kita dah rasa tak selesa. Tak muat dah rupanya baju yang kita nak pakai. Okay, so Alhamdulillah bila dah jumpa sponsor saya, coach saya, okay, dia kata, apa kata Kak Lina buat decision, cuba. Okay, masa tu saya sangat skeptikal. Apa ni produk-produk ni kan? Tak boleh ke kita nak makan, nak diet sendiri kan? Banyak lagi raw food kan, fresh food yang kita boleh ikut, yang kita boleh makan untuk turun berat badan kan. Sebab dulu kita ada skeptikal sebab kita ni tak bersenam kan. Macam saya ada anak kecil. Bersenam adalah sangat mustahil kan. Nak bersenam macam mana kan? Nak tolak stroller kan? Apalah sangat peluh yang akan keluar tu kan. So bila kan coach sponsor kita put belief dalam diri kita yang kita ni boleh turun berat lagi, so kita kena percaya, kita ambil, kita pinjam belief tu yang kita boleh turun. Okay, so Alhamdulillah tahun 2021 ni merupakan tahun ke kan saya 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 4 tahun lah. Okay, saya berpuasa dengan nutrition. Okay, so tak ada yang mustahil. Okay, keyword dia kita akan selalu sebut adalah consistent kan. Cabaran akan datang, okay, tapi dengan tunjuk ajar, dengan circle yang positif, support pada kawan-kawan dan coach kan. Dan coach kita ada coach, kita refer kepada dia. Okay, sesimpel-simpel perkara. Apakah rempah kita nak pakai, kalau macam ni macam mana, macam ni kan, coach akan sentiasa membantu. Okay, gunalah sebaik-baiknya coach anda. Okay, saya nak tanya dekat sini, anda berada tim yang mana? Okay, tim A, okay, turun berat masa puasa, kekal berat masa raya. Ataupun kita berada di tim B, turun berat masa puasa, naik berat masa raya. Tim C, kekal berat masa puasa, naik berganda masa raya. Ataupun kita tim D, naik berat masa puasa, masa raya. Tak payah tanyalah kan. Mana? Oh, Kak Yap tim C. Kalau saya naik berat masa puasa, masa raya janganlah. Itulah saya tim D. Berat nanang sungguh. Wah, okay. Siapa ni? Okay, Mira B, Coach Mai B.
Oh, ramai B. Wah, macam mana buat B tu Saya tak pernah. Saya hidup 40 tahun. Okay, saya tak pernah turun berat bulan puasa. Tak tahulah. Mungkin kurang air. Mungkin pasal Ramadan tu memang suka, ataupun saya sendiri yang suka masak. Dan bila saya ni ada satu perangai yang masak, dan saya suka makan apa yang saya masak. Mungkinlah sebab tu kan. Berbuka masa tak ingat dunia. Alright. Okay, terima kasih yang sharing. Okay, anda berada di team A, B, C dan D. Okay. Kita tengok kan. Wah, kan seronok. Kan, yang mana team yang turun berat tu. Turun berat bulan puasa. Seronok tau sebenarnya. Saya faham. Sebab saya ramai juga peserta atau kenalan saya yang kata, aku bulan puasa aku okey. Aku tak ada masalah pun kan. Tapi, kan. Satu raya je, satu Syawal je kan. Satu Syawal, mungkinlah kita tak breakfast lagi. Tapi balik daripada solat raya tu, apa atas meja semua nak makan. Dan sahih, benda yang atas meja tu adalah tinggi kalori. Okay. So, okay, kita tengok. Okay, pada bulan puasa, apa pilihan menu sahur kita? Apa yang kita suka makan? Dulu-dululah. Sebelum kita start program. Kan? Kita sebagai mak ataupun mak kita sendiri, apa yang dihidang atas meja? Sesimpel-simpel makanan pun mesti ada nasi kan. Okay, lepas tu mesti ada telur. Selalunya telur lah. Telur kan. Kalau dia goreng ayam pun goreng garam kunyit je. Goreng kan. Goreng. Telur pun goreng kan. Lepas tu kalau kita tak nak makan kan mesti mak marah kan. Mak kata nanti nak puasa kan. Tak ada tenaga. Macam-macam lah yang kita dah tanamkan dalam pemikiran kita. Bangun pagi nak sahur makan nasi kan. Kalau kita kata kita tak larat lah, mengantuk ke apa, kita nak minum air kan. Memang kena paksa lah kan. Sampai pejam mata pun depan pinggan. Lepas tu saya pun buat juga ke anak saya macam tu. Makan, mak suruh makan. Kan. Ya betul, sesimpel-simpel pun nasi goreng. Kan, buat nasi goreng. Hari ni nasi goreng tapi mesti ada telur. Tak tahulah kan, mungkin dah ada awareness kot. Kita makan telur tu protein kan. Tapi sebenarnya peneman kepada nasi tu sendiri. Okay, ada tak orang yang sama macam saya? Dia makan masa sahur lebihan berbuka. Kadang-kadang kita masak banyak masa berbuka, dan kadang-kadang kita pergi bazar Ramadan masa berbuka semalamnya kan. Jadi sayanglah nak buang kan, sebab dah tak ada orang nak makan keesokan harinya. Jadi itulah dia makanan bersahur kita. Kita reheat makanan kita tu. Kan semalam kita makan benda yang sama, hari ni kita sahur kita makan benda yang sama. Okey, dan juga ikan perkasam, telur kicap, ikan masin, telur masin. Benda-benda macam tu orang kata pembuka selera. Tetapi nanti Coach Linda akan bincangkan pembuka selera yang macam manakah yang pembuka pembuka penimbang. Okey. So ada tak yang sama-sama dengan saya? Sahur langsung tak makan. Ni langsung tak makan. Jadi alright, nanti kita akan kupas apakah keperluan bersahur nanti Alright Coach Linda. Alright, okay. Kita tengok air pula kan. Air mesti ada air manis. Kan, tak Milo, selalunya Milo lah. Kalau rumah saya ada Milo, ada teh, tak teh. Yang bersusu. Kononnya kita nak bagi tenaga sepanjang hari kan. Kalau kita minum air kosong kan, itu je. Kan adalah kalau mak mertua saya mesti kata kan, itu je. Kan. So dia macam tak boleh nak brain. Kenapa nak minum air itu? Minumlah yang ada susu yang manis kan. Alahai. Okay, next. Okay. So, okay, menu pilihan berbuka puasa pula. Dah lah kita dah makan sahur tu macam tu kan. Okay, kita tengok buka puasa. Okay, saya tunjuk gambar air dulu. Kan, air bukannya takat satu jak, berjak-jak dan berjenis-jenis kan. Air kelapa, kalau kita orang dekat rumah mak mertua saya, memang ada air kelapa. Sebab belakang rumah ada banyak pokok kelapa. Okay, kalau di rumah mak saya, apa lagi yang dekat pasar Ramadan lah kan. Di rumah sendiri, okay, saya bancuh kan, air orange saki kan, anak-anak Rebina kan. So memang kita dah aim dah.
Bukan anak-anak dia mak pun aim. Lepas minum air ni, kita nak minum air ni. Kan? So memang lambang mata setiap kali nak berbuka puasa. Kan ada sirap Bandung kan. Soya. Soya tu ada 2 pula jenis. Soya suam satu, soya yang ada ais. Air tebu. Air tebu makin tahun makin mahal. Daripada RM3.5, sekarang dah RM6 pun ada. Campur ais. Tak ada ais kurang 5 sen. RM5.5. Okay, alright. Okay. Apa menu pula pilihan untuk kita berbuka puasa? Kan? Kadang-kadang kan tak masuk lagi Ramadan dah. Kita dah tahu dah kan, kemah-kemah kan dah naik kan. Kita dah aim dah. Ni makcik ni jual ni. Kita dah aim dah. Okay. Gerai ujung ni mesti ada. Yang ini. Kita dah tahu dah kan. Sebab dah sahabat tahu. Tiap-tiap tahun kita pergi. Dan dia pak kalau tender dibuka oleh Majlis Pembendaran, dia orang dah tahu kan tempat-tempat dia orang tu. Kan? Memang itulah aim dia. Kan kita macam ada end in mind pula kat situ. Lepas ni nak makan ni. Hari kedua, hari ketiga kan. Memang bersusun lah. Kan? So tapi kan ni dah kata compounding effect dia. Kita tak sedar kan. Sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Kan? Ini saya lah kan. Yang mana yang turun berat badan tu, alhamdulillah pada waktu bulan puasa mungkin ada, okay? Ada maknanya jaga makan ke tea time tu. Mungkin kalau saya kata tak ada istilah turun berat badan pada bulan puasa. Sangat jahil masa tu. Alright. Okay, ni yang saya kata compounding effect tu. Sebab tabiat makan yang tidak sihat tu bukanlah berlaku pada waktu bukan bulan puasa. Dia berlaku juga dalam bulan puasa. Kan? Sebab kita kata kita makan sikit. Sebab kita tak makan the whole day 12 jam tu. Tapi kita makan selepas. Dah lah kita makan malam tanpa aktiviti-aktiviti yang boleh membakar kalori tu. Dan kita pun tak faham dengan fisiologi badan. Kan? Lelaki 2,500. Kalau perempuan dalam 2,000. Tapi nak turun berat badan kita tak faham pun. Kena ada defisit kalori. Defisit kalori kita yang kita faham adalah kita tak makan selama 14 jam tu. Okay, apa jadi pada badan kita apabila kita berpuasa? So, masa kita berpuasa, sistem pencernaan menggunakan sebahagian besar tenaga daripada badan kita. Ini menyebabkan fungsi organ badan kita lain dalam sistem imun badan, otak dan otot bersaing untuk menggunakan tenaga yang tersimpan. Apabila kita berpuasa, sistem pencernaan kita berehat. Bila dia berehat, organ-organ lain pun tak adalah nak berebut kan. Sebab tenaga yang ada tu telah disimpan. Kan dia guna yang itu je. Right. Okay, ni saya petik daripada dietitian Wildan celikdailysabah.com. Okay, kita boleh tengok kat sini penerangan lebih lanjut lagi apabila kita berpuasa, apa yang berlaku pada sistem fisiologi badan. Okay, next. Okay, hikmah berpuasa, tanda terima kasih kita kepada Allah kerana semua ibadah mengandungi terima kasih ke atas nikmat pemberiannya. Okay, kita berpuasa sebab kita merasa belas kasihan. Okay, ada orang yang mempunyai kekurangan. Okay, kekurangan. Okay, dan merasa kita dapat memahami apa yang dia rasa kekurangan pada si makan. Kita tak makan, apa perasaan lapar tu. Kita mengajar kita sabar. Menjaga kesihatan dengan berpuasa, kita dapat merehatkan alat pencernaan kita lebih kurang 12 jam sehari. Okay, di sinilah kalau kita dalam OC, kan, online coaching, kita diajar fisiologi badan yang berlaku. Okay, selama ni kalau kita fisiologi badan berlaku selama 90 hari. Tapi dalam bulan puasa akan berlaku dalam masa sebulan sahaja. Okey, dan baru kita masuk ke peranan kita sebagai CEO dapur. Okey, cuba kita tengok kan. Kita ni mak-mak ni kalau kita masak ni kan, kita dah bayangkan dah lah. Kan, kita dah bau dah aroma dia kan. Wah, okey, ni kita masak ni memang cukup untuk family, untuk kita kan. Lepas tu satu tak cukup, tambah lagi satu. Buka lagi peti sejuk, jumpa lagi. Masak lagi dah masak. Ni kononnya sebab apa? Sebab kita tahu bila kita masak kan, kita jaga daripada segi garam gula kan, kalau ataupun dia punya the freshness tu. Tapi sama juga kan, betul tak? Banyak juga yang kita sediakan. Kalau kita pergi ke bazar Ramadan, disebabkan kengkangan waktu, kita beli kan, kita jalan, kita beli satu, kita jalan, kita beli lagi. Jadi end up balik rumah penuh juga meja kita kan. So peranan kita ada dua di sini. Sama ada kita ni
di dapur rumah sendiri ataupun kita di dapur pasar Ramadan kan. So apa peranan kita? Bila kita namakan CEO, kita yang take in charge kan. Kita tak tanya, kadang-kadang kita tanya dengan suami dengan anak nak makan apa hari ni, tapi still decision tu di tangan kita. Okay, makanan yang perlu kita fokus pada bulan puasa, sama ada kita bersahur ataupun kita berbuka, mestilah ada komponen-komponen yang tertentu, iaitu makro. Okay, ini kalau dalam program OC, sini-sini mungkinlah ulangan, tapi ulang-ulang, jadi bila kita dengar lagi sekali over and over again, kita lebih faham. Kita kena tengok hidangan kita mestilah mencukupi daripada segi karbo, protein dan lemak. Okay, kita kena pastikan semua ada komponen tu. Okay. So karbohidrat yang kita boleh sediakan, kita boleh tukar-tukar lah. Hari ni boleh makan nasi, tapi nasi tu mungkin kita boleh tukarlah kepada nasi beras putih biasa ataupun nasi parboil ataupun nasi beras perang, pasta. Okay, kita boleh tukar kepada oats kan. Kita boleh buat oats, bubur oats untuk berbuka kan. Suhun, kalau kita nak buat goreng, bihun goreng kita guna suhun kan. So instead of kita guna ubi kentang, kita boleh guna sweet potato kan, barley, quinoa, tu semua ada dalam OC. Sama ada kita nak praktik atau tidak dalam bulan puasa ataupun kita nak praktik di bazar Ramadan. So itulah tugas CEO kan. Kita yang decide untuk family kita. Okay, apa yang kita perlu tukar? Okay, mula-mula untuk menghadapi Ramadan, kita dah set dah. Okay, Ramadan akan bermula dalam masa 2 minggu kan. InsyaAllah dalam 13 April kita start 1 Ramadan. So kita dah, sebagai CEO, kita dah buat list dah. Okay, jangan fikir-fikir. Memang list tu kita kena tulis. Okay, memang kita kena tulis. Kalau kita tak tulis, memang kita tak akan nampak apa yang kita nak. Buka peti sejuk kita, apa yang kita nak buat perubahan dalam pemakanan family kita. Okay? Kalau kita tak ubah, kita back tu normal macam tahun-tahun lepas. Sama ada kita tak naik berat ataupun anak-anak kita kan. Compounding effect tu daripada kecil lagi. So apa yang kita boleh tukar? Okay, beras perang kan. Sama kita makan garam biasa, mungkin beli garam bukit. Okay, ayam segar, kita tak beli dah lah nugget-nugget tu ataupun ayam-ayam yang dah coated kan, yang dah coated tu. So ikan pun macam tu juga, kita beli ikan segar kan. So memang kita dah kita dah pre-pack dia, kita dah siap-siap kan. Sebab kita tak nak kita ada rasa macam tak sempat, tak ada. Sebab tu kita pergi ke pasar Ramadan. Okay, banyakkan beli buah-buahan. Okay, kenapa beli buah-buahan? Okay, sebab bila kita berada di pasar Ramadan, kita nampak kuih tu manis kan. Kita ni orang Malaysia ni memang dia suka manis kan. Sebab tanpa manis tu kan, kita ada satu as a dessert lah kan, tak sempurna meja makan kalau tak ada kuih-kuih manis tu. Okay, bila kita ada buah-buahan, kita letak buah-buahan tu kan. Buah-buahan tu dia ada jangka masa yang pendek kan. Jadi mesti kita kata tak belilah beli buah, automatik kita tak payahlah beli buah, tak payah beli kuih sebab kita ada buah lagi kan. Jadi bila kita sebagai CEO, kita beli buah kan, letak atas meja, so automatik kan memang kita akan makan buah dulu. So kata kita ubah sikit-sikit, kita tak boleh nak ubah banyak, tapi kita ubah sikit. Okay, tukar cara masak, rebus, grill, bakar dan kukus. Kan. Tapi bila cerita pasal bakar ni, kita kata boleh beli ayam bakar dekat pasar Ramadan. Ya, betul kan. Tapi bila kita bakar di rumah, kita tahu ingredient yang terbaik untuk family kita. Masak secukupnya sesuai dengan portion hidangan seisi keluarga. Jangan masak lebih. Katakan family kita ada 6 orang kan, masak cuba dalam 2 pot setengah ataupun 2 je. Makan secukupnya. Sebab karbo kalau makan banyak nanti jadi seeh perut kan. Tanpa aktiviti. Kecuali kita mampu untuk buat tarawih kita 21 rakaat. Kalau tahun-tahun lepas kita buat 8, apa salahnya tahun ni kan kita berazam untuk ubah kan. Kita ada satu plan kan untuk diri kita buat 21. Why not cuba kan? Why not kan? Kita sebab bulan Ramadan ni adalah bulan 1000 rahmat. Rebutlah rahmat-rahmat yang Allah telah buka untuk kita rebut pada bulan tu. Bulan ni lah yang kita akan sambut dalam masa berapa minggu lagi ni.
tiada lagi hidangan air yang manis. Okey, yang kat sini nanti saya akan terangkan lagi apa alternatif yang boleh kita buat untuk gantikan air manis yang selalu kita hidangkan sewaktu berbuka puasa. Okey, barang makanan yang dibeli mempunyai jangka masa hayat rak yang pendek kerana kurang kandungan bahan pengawet. Okey, yang ni kita kalau dalam program OC kita ada topik baca label kan. So praktik benda tu. Coach kita dia bagi topik dalam group kan. Kalau kita tak dapat semua, kita dapat sikit, betul tak? Tapi kalau kita baca mesti ada part-part yang boleh kita ambil untuk kita praktikkan. Okay. Okay, ini adalah panduan lah. Yang ni semua orang kalau masuk dalam program OC akan dapat panduan-panduan membeli. Kan? Kita boleh je print screenshot gambar ni, kita bawa pergi ke supermarket. Kan? Kita bawa ke kedai. Apa yang kita nak. Kan? Tak payah kita tadi coach tu cakap nak tukar. Tak boleh screenshot ataupun minta pada coach anda yang menjemput ke OBC pagi ni. Apakah list-list yang boleh kita tukar. Okay. Macam ni juga. Okay. Kalau kita nak, kalau anak-anak kata dia nak makan roti kan, roti dengan peanut butter, okay, ini adalah pilihan peanut butter yang kita boleh beli. Okay. Garam bukit yang kita selalu guna. Okay. Bukannya satu je jenis dia, banyak jenis. Okay. Cuma kita sebagai CEO yang decide which one yang kita nak guna. Okay. This is Greek yogurt. Okay. Saya dah lama memperhatikan bila saya buat gulai, saya letak yogurt. Okay, cuba buat. Okay. So nak kata rahsia kekal berat badan yang tak naik tu mungkin daripada situ. Okay, sebab bila saya letak yogurt, dia dah cukup dah. Garam dalam rasa cukup rasa. Tak payah letak garam, tak payah letak asam, tak payah letak apa dah. Dia memang dia rasa sedap bila dia combine dengan rasa manis ikan dengan ayam tu. Kan kalau macam kita suka buat, kalau rumah saya lah, kalau special macam weekend tu suka buat nasi biryani, memang kalau letak yogurt. Letaklah. Kan sebab yogurt tu satu baik untuk guts kita kan, untuk kesihatan perut. Jadi untuk turun berat badan, instead of kita nak tukar daripada santan, kita boleh tukar kepada yogurt. Cuba ubah. Untuk satu yang kecil tu saya buat 2 portion lah, boleh buat makan 2 hari. Kalau untuk family saya ada 7, memang 2 hari. Sikit je. Sebab saya masak memang cukup ngam-ngam. So orang kalau memang tak ada istilah untuk mengulang lagi makanan. So insyaAllah anak-anak saya pun tak ada lagi yang obesity lah. So memang diperhatikan. Saya tak adalah cakap anak-anak mak semua kena makan sihat ikut macam mak, tak ada. Tapi kita as a CEO yang kita decide untuk anak-anak. Ini adalah rempah ratus yang kita boleh beli sikit-sikit untuk kita sebagai stok. Rempah ratus ni kita tak pakai banyak. Jadi kalau kita nak beli, kalau kita rasa kos dia tinggi, kita beli sikit-sikit lah. Okay, mungkin bulan ni 2 botol atau 2 paket, bulan depan kita beli lagi 3 kan. So bila dah lama-lama jadi ada banyak. So kita kena pandai, bijak untuk membuat list kan, list dengan bajet untuk family. Okay. Yang jadi mahal bila semua kita nak. Then kan, kita kena ada priority. Okay, yang ni kita jarang guna, yang ni tak pakai lagi kan. Sebab coach-coach dalam OC dia akan bagi jadual kan. Okay, minggu pertama apa kita nak guna, minggu kedua, ketiga, keempat. So kita tengoklah priority tu dalam pada list tu. Tak payah beli semua kan. So jimat dah kos dekat situ. Okay. Ni kita tengok dalam OC kita ada macam-macam resepi yang kita boleh jumpa di pasar Ramadan tapi kita boleh buat di rumah. Coach Asakuh tanya Ramadan boleh makan asam pedas tak coach? Boleh, apa tak bolehnya. Alright, okay, sambal goreng Jawa ni kan. Memang ada, memang boleh buat. Memang Coach Lily, okay, terima kasih pada Coach Lily yang sentiasa share dengan kita resepi-resepi sihat pada setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari. Okay, saya hanya tunjuk yang ni. Okay, nanti nak minta resepi detail boleh minta kepada coach masing-masing.
Alright, kita ada mi goreng mama kan? Kita ada mi udang sehat, kita ada chicken fingers untuk anak-anak kita. So kita tak perlu dah nak beli yang frozen tu. Okay, lepas tu kita ada kerabu suhun. Kita suka kerabu kan? Kita boleh buat sendiri di rumah kita kerabu suhun dengan portion family kita. Kan, sihat, lebih sihat kerana tanpa perasa kan, tanpa rasa tambahan kan, dan fresh kan. Sebab kalau kita beli di pasar Ramadan, kita tak tahu pukul berapa dia start buat. Kalau kita dah tahu dah, kita yang decide untuk family kita, CEO kan. Dan kita juga kalau hari ni tak nak makan nasi, kita nak makan burger. Burger pun boleh buat sendiri kan. Effort dia sama je sebenarnya, tahu sebenarnya. Tak ada apa kata, okay, kata alamak coach ni banyak masa lah kat dapur kan. Boleh lah. Tak, sebenarnya tak. Sebab kita, bila kita CEO, okay, bila kita nasi, kita ada time management kita sendiri kan. Kita ada priority kita, pukul berapa nak duduk di dapur, pukul berapa kita nak dengan online coaching, pukul berapa kita dengan coaching. Memang kita dah ada dah semua tu. Kita yang set priority kita sendiri. Okay, so nanti ingat ya, boleh minta resepi penuh daripada coach anda kan. Tak perlu, bukan saya kata tak perlu dah kita ke pasar Ramadan tu. Okay, bolehlah sekali-kali, tapi kita always ada pilihan. Kan, bila kita ni, kita tahu kita ukur baju di badan sendiri. Kita ni nak turun berat, kita nak lebih sihat, ada satu perubahan yang kita perlu buat. Okay. Masa bila? Okay, kebetulan kita nak ke bulan Ramadan ni, masa ni adalah masa yang sesuai. Okay. Mana saya punya ni? Okay, di samping pasal makanan, okay, kita juga perlu cukupkan air. Okay, macam mana kita nak letak, macam mana kita nak cukupkan air kan? Dalam bulan puasa dah lah tak boleh minum air kan, 14 jam tu kan. Macam saya dulu, saya pernah berpuasa 20 jam. Memang tak ada harapan nak minum air banyak. Okay, apatah lagi bila sahur tu start pukul 1:30. Okay, so 5 tahun macam tu, itu jadi badan saya besar. Sebab memang tak ada hint langsung nak minum air banyak tu. Okay, tapi dengan OC, okay, coach anda sentiasa membantu, sentiasa okay, personalize kan, siap PN tepi lagi kan, yang mana yang kerja shift kan, yang mana menyusu anak kan. Memang ada saja solution yang coach akan berikan. Okay, macam saya hari ni saya share, okay, 500 ml selepas kita bangun tidur. 500 ml tu besar air mineral yang kecil tu kan. Okay, kita rasa kita banyak, tapi janganlah kita tunggang semua kan. So kita kena cerdik lah sikit kat sini kan. Dah jadi mak-mak kan. Buat sikit-sikit lah 500 ml. Okay, sekejap masuk bilik air, keluar bilik air, minum lagi 250 tu kan. Sedap tak sedap dah 500 ml tu habis. Okay, lepas tu kita pun sahur. Okay, kalau sahur, okay, macam kami dalam OC sentiasa ada nutrition kan. Okay, kita shake. Bila masa kita shake ni, okay, kita minum. Sebelum kita nak minum shake tu, kita ada alur dengan tea kan. Kalau yang masih belum join OC kan, kita minum lah 500 tu, 200 setengah tu, 200 setengah. Lepas tu kita sahur. Kita sahur tu kita tengok, tadi dah belajar kan macam mana nak ada hidangan dalam pinggan kita tu, kena ada 40% karbo, 30% protein dan 30% lagi fiber dengan lemak. Okay, jadi kita kan tahu, kita tahu apa yang kita makan tu. Okay, jangan kita makan untuk macam ikut selera kita. Kita kena make sure yang kita makan tu adalah kita tahu apakah makanan yang kita makan tu membekalkan tenaga sepanjang hari yang 12 jam yang kita akan berpuasa tu. Okay. Linda, sekejap nak tanya. Alright. Okey, sebelum ni ada tak peserta-peserta ataupun yang ada dalam ni 158 ni tahu tak ataupun berapa literkah anda minum semasa anda berpuasa? Cuba check. Cuba type dekat chat, adakah anda faham keperluan air dalam badan? Cuba saya nak tengok siapa yang rasa macam sebelum ni dia tak tahu pun yang air tu penting untuk masa berpuasa. Ataupun tak pernah cukup air. Okey, berapa liter sehari minum air semasa bersahur? 3 liter semasa berpuasa. Alright, good Izzati. Okey. Lagi ada siapa yang tahu ataupun mungkin masa bersahur tu dia tak banyak minum air. Tak pernah check. Tak pernah check. Tu dia.
2 liter. Alright, 3.5 liter masa bulan puasa. Bagus. Okay. And you all tahu tak apakah cara yang saya tak tahu kena minum air kosong. Ingatkan Katira tu macam okay. Alright. So tahu tak apakah tips untuk minum air dengan cepat dan lancar dan tidak rasa macam membosankan? Coach Linda tengah minum air tadi cuba tunjuk pakai apa tu? Cuba tunjuk pakai apa? Yes, pakai straw adalah tips yang paling mudah sekali nak minum air dengan laju. Dan juga pagi-pagi kalau kita nak minum teh memang sedap lah. Tapi nak minum air dengan laju ataupun cepat, minumlah pakai straw. Tak kisahlah pakai straw apa. Saya pun ada straw. Bila minum apa-apa, minum air pun pakai straw. Jadi bolehlah cari bekas air yang ada straw. Plan your keperluan air tu. Katakanlah macam kita baru nak start berpuasa, kita baru dah ni nak start untuk minum air. Coach Linda cakap minum air bagus masa berpuasa. Okey, start dah. Kita daripada hari ni dah start dah. And cuba pergi kedai sekejap lagi, pergi beli, hari ni hari apa hari Rabu. Sekejap lagi balik kerja, singgah ke dekat mana-mana yang murah-murah tu kan, dekat Speedmart pun ada botol air 1 liter yang ada straw. Cari yang colourful. Itu akan attract kita untuk minum air. And then plan malam sebelum tu dah letak dah air dalam botol 1 liter tu. Okay, pakai botol yang ada straw. Yes, betul. Saya suka minum air suam atau air panas, cepat je masuk dalam badan. Yang penting kita plan apa yang kita nak dan faham keperluan air semasa kita berpuasa. Okay, alright. So over to you, Coach Linda. Okay, tadi terima kasih Kak Yat. Okay, tips untuk minum air. Okay, saya tengah minum air pun guna straw pun saya boleh terlupa kan. Okay, terima kasih Kak Yat. Okay, so 500 ml sewaktu berbuka dan 500 ml selepas berbuka kan. Okay, bila lepas berbuka tu kan, so kita ada senggang kan. Kita ada senggang masa, okay, lepas kita nak tarawih. Okay, bila kita nak tarawih, kita perasan tak dulu masa kita boleh bertarawih di masjid kan, ada je orang-orang bawa air kan. So kita contohi mereka kan. So letak air, kita minum dulu sebelum kita mulakan solat tarawih tu. Okay, maknanya kita sebelum solat tarawih tu kita solat isyak dulu kan. So selepas solat isyak kita semayang kita sunat, ada solat sunat kan. Selepas kita solat isyak tu, sebelum kita nak start solat tarawih tu, kita minum dulu air. Tapi solat tarawih bukan dia terus-terusan kan, dia 2 rakaat kan. Okay, so indikator dia masa doa tu kan, masa doa lepas 4 rakaat tu kita minum lagi. Memang kita takkan sedar kita habis. Saya percaya bila anda dah start sekarang kan, lepas berbuka puasa tu yang masa kita nak tarawih tu, mungkin lebih daripada 1 liter air yang kita akan minum kan. Disokong pula ada straw kan. Memang kita takkan sedar pun. Lepas tu bila kita minum, memanglah bila kita minum banyak tu kita rasa perut kita Allah je kan, penuh kembung air. Tapi insyaAllah bangun esok pagi kan, badan guna balik air yang kita dah minum tu kan, perut kita akan kempis balik. Dia tak ada istilah gemuk air ke apa benda kan. Yang gemuk jadi gemuk air tu adalah water retention akibat kita memakan pemakanan yang tinggi garam dan tinggi gula tu sebenarnya kan. Tak ada istilah gemuk-gemuk air ni. Alright, okay, ni adalah meal plan semasa kita berpuasa. Okay, ini adalah apa yang dalam grup OC yang amalkan. Okay, untuk turun berat badan, untuk sihat kan. Okay, macam saya yang dah ideal, jauh lebih ideal lah kan. Tapi kenapa masih berada di dalam OC ni? Okay, kenapa? Sebab saya nak sihat. Okay, maknanya penurunan berat badan tu, apa yang kita makan ni, apa yang kita buat ni adalah beyond daripada kita nak turun berat badan tu. Turun berat adalah bonus, tapi yang kita nak adalah sihat. Apa pemakanan yang kita dapat, apa yang kita makan tu memberi kebaikan pada tubuh badan kita secara berpanjangan kan. Kita ni nak beribadat kan, kita nak beribadat pada Allah. Kalau kita kata kita nak turun berat badan tapi masih ada lagi sakit sana, sakit sini, kita rungsing. Kita ada kerungsingan. Jadi kita insyaAllah sama-sama kita ubah pemakanan kita dan kita akan jadi lebih sihat untuk kita senang untuk beribadah.
Okey, ini pun tips juga, lakukan ini di saat bulan puasa kan. Sama juga sahur apa yang kita kena nak makan. Okey, kalau kita dalam program OC, kita decide untuk berada di dalam OC, okey, kita bersahur, makanan kita adalah F1, okay, kita lengkap dengan ada omega kan. Lepas tu cukup air putih. Okey, air putih kalau program OC memang kita ada teh dengan aloe untuk membantu kita minum air dengan lebih. Okay, begitu juga dalam bulan puasa. Okay, bulan puasa dalam untuk berbuka puasa. Sorry. Okay, kita mulakan dengan teh kan, sebab kita nak apa? Bila kita nak buka puasa badan ada terbit letih kan? Letih. So kita nak re-energize balik badan kita. Kita start dengan minum teh. Okay, lepas tu again kita buka puasa dengan shake. Lepas tu okay. Apakah NRG ni? NRG ni adalah guarana. Okay, guarana ni kalau siapa yang mengikuti Fit for Ramadan, okay, hari Ahad lepas Ustaz Man ada sebut pasal guarana ni. Okay, semasa kita nak solat tarawih, sebab badan kita dalam keadaan fokus, badan dalam keadaan cergas kan untuk solat tarawih. Okay, bila kita berada dalam keadaan yang cergas kan dalam bulan puasa, insyaAllah yang selama ni kita berat sangat nak buat tarawih tu, 8 rakaat pun letih ke main, tak sedar 21 tambah lagi dengan solat-solat sunat yang lain, kita tak rasa pun, okay? Dan kita tidur pun dengan lebih senang, tenang kan. Lepas solat kita minum air lagi dan diakhiri dengan NW. Okay, kan saya kata tidur dengan tenang. Okay, saya memang favourite lah NW ni. Okay, boleh refer dengan coach anda ataupun yang coach anda yang menjemput anda kan, apakah yang terbaik yang kita boleh amalkan sepanjang bulan puasa untuk turun berat dan sihat. Okey, nak tengok betapa senang ataupun susahnya ataupun lecehnya atau tidak bila kita berada dalam OC kan. Kita kesuntukkan masa untuk menyiapkan makanan kita pada pagi hari, especially di waktu sahur lah. Okey, mari kita tengok video ni. Cepat ke tak? Cepat kan? Cepat je, sekejap je sangat-sangat kan. Kalau kita macam saya 6 orang nak susun pinggan lagi, nak tunggu nasi masak lagi. Kadang-kadang kan sebelum tidur kita letak nasi, dan kalau bangun pukul 5 kan lupa nak tekan. Sudah kan. Memang ketibas lah kan. Dengan nak ni lagi, kalau kita ada shake senang kan, tuang je, sebab shake kita adalah makanan yang cukup lengkap, low GI, memberikan kita kenyang lebih lama kan. Lepas tu dia memang low fat lah, of course low fat, dan yang tu yang bestnya. Okay, tu yang best. Okay, yang ni. Okay, apakah pilihan minuman air yang kita asyik nak pergi ke pasar Ramadan, yang kita macam bulat-bulat mata kalau kita tengok kan, bermacam-macam jenis air, tapi dengan pilihan yang kita ada kan, kita juga boleh buat. Okay, kita juga boleh buat di rumah kan. Kita ada 4 cara di sini untuk minuman kita, untuk mengekalkan kesegaran kita sepanjang malam untuk beribadat. Okay, macam saya suka sangat air teh tarik. Okay, saya sangat teh tarik. Okay, dalam video ni dia akan tunjuk macam mana saya boleh tukar saya punya teh tarik saya tu kepada pilihan yang ada untuk saya lebih sihat. Okay, teh tarik tu memang boleh potong kaki lah kalau saya masih meneruskan minuman tu sebagai minuman kegemaran. Okay, yang kita tengok di sini.
okey tak? Kan. So maknanya kita tak ada excuse kan? Tak ada excuse. Yang excuse kita dalam kepala sahaja. Kita nak dengan tak nak aje. Okay, sebab kita nak sihat, memang kita kena take action. Kan, kita kena decide. So as a CEO kan, anda decide untuk family anda, anda decide untuk diri anda. Okay, kita ingat kita adalah seorang CEO kan. Kita bukannya macam apa koman-koman lah. Kita bukan koman-koman. Kita kena tahu kita punya pride kita tu. Bila kita berada di dapur, kita ada in charge. Kadang-kadang kan anak kita masuk, suami kita masuk, kita kata boleh tak duduk kat depan kan. Sebab apa? Sebab kita tahu this is my department kan. Kadang-kadang kita cakap dengan kawan kita, okay, kita nak punch card kan. Sebab kita nak masuk dapur tu memang urusan kita. Sebab garam di mana kan, benda ni kat mana kan, blender tu kat mana, bawang kat mana, semua kita. Katakanlah kalau kita sakit satu hari sekalipun, memang hara rumah. Sebab mak kat mana halia, mak kat mana ni, bawang kat mana, mak nasi nak letak berapa pot ni kan, semua mak. Okay, jadi CEO lah yang kena sihat dahulu, betul kan. So okay, okay, sekian sahaja sharing OBC kita pada kali ni untuk hari ini. Okay, dah melebihi pun waktu. Okay, terima kasih kerana bersama saya dan Coach Yat pada pagi ini. Okay, nutrisi seimbang di bulan puasa, cantik bergaya di hari raya, kekal bertenaga sepanjang masa. Okay, Kak Yat ada nak tambah? Okay, alright. Okay, so thank you Coach Linda. Linda boleh stop screen? Okay, sorry. Okay. Okay, Alhamdulillah. So best tak air tu? Dalam banyak-banyak apa yang Coach Linda share tu kan, apa yang teringat? Apa yang anda teringat sebenarnya? Dalam banyak-banyak yang Coach Linda share hari ni, sampai haus-haus Coach Linda, apa yang anda teringat? Typekan satu perkataan, apakah yang anda teringat tentang sharing Coach Linda hari ini? Okay, cube ice steaming. Sejuk, air sejuk. Yang ujung-ujung je Roti John, Mira. Roti John, tea mix sejuk. Okay, CEO sihat, semua sihat. Yes, betul. Because itulah tajuk kita hari ini, CEO sihat, dapur sihat, family sihat, kita sihat, anak sihat. Alright, so saya nak ceritakan pengalaman saya sebelum saya minum decide untuk join Herbalife untuk nutrition ni. Sebelum ni saya berpuasa, merepek-repek lah. Jadi dengan saya yang merepek, dengan suami saya yang merepek, makan kerepek, lama-lama lebih melepek. Lepas berbuka melepek, lepas tu malas. Dulu kami memulakan berbuka puasa dengan segala-galanya yang ada di atas meja yang bercolourful. Kalau pergi bazar Ramadan tu RM50, kita orang ada 4 orang, RM50 tu rasa macam tak cukup. Anak saya nak semua air yang bercolour kat depan saya. Kan? Jadi bila sampai kat rumah, kita minum sikit je. Kita makan sikit je. Apa terjadi kepada lebihan makanan yang atas meja tu? Apa yang terjadi? Membazir. So adakah membazir tu amalan kita? Jadi di samping kita dapat kontrol kita punya dapur dengan makanan yang sihat yang 2 minit sahaja masak, yang memberi impact kepada kita bukan sepanjang bulan Ramadan, dia memberi impact kepada kita selepas itu. RM RM50 sehari, RM 1,500. Thank you Afifi kerana kirakan. Banyak, bukannya sikit tetapi sama nilainya dengan nutrition yang akan kita minum untuk dengan keluarga kita. Dan apa yang terjadi kepada kami selepas kami berbuka bersahur dengan berpuasa, anak saya masa tu sekolah lagi. Jadi saya memang bagi tahu mereka bahawa bersahurlah dengan nutrition. Memang mereka bersahur dengan nutrition, bangun adalah sunat. Kena bangun sahur. Walaupun kita mudah saja, tak apalah bangun lambat lah. Tetapi sebenarnya bila kita mudah, kita menjimatkan masa kita. Kita boleh melakukan ibadah sunat kita sebelum subuh. Kan? Jadi kalau kita sibuk dengan nak siapkan makanan, nak panaskan makanan, nak buat teh tarik lah macam Coach Linda tu, jadi itu saja dah makan masa 40 minit. Jadi dengan mudahnya nutrition yang kita prepare, kita boleh spend masa kita tu untuk buat benda lain yang lebih bermanfaat sepanjang bulan Ramadan. Dan saya pula masa saya minum bersahur tu, amazingly pergi kerja tak ngantuk. Orang lain semua dah melepek dah menguap-nguap dah kat meja pukul 10 pagi. Saya tak.
Saya tak mengantuk sepanjang hari, ada energi lagi dan juga dulu tak tahu pun masa berpuasa boleh bersenam. Masa berpuasa boleh bersenam. Rupanya bila saya join program dan berpuasa dengan nutrition, saya boleh bersenam. Senaman yang bagus adalah 45 minit sebelum kita berbuka puasa. Itu antaranya lah. Boleh je nak buat malam selepas berbuka, lepas tarawih ke kan, ikut masa sendiri. Alright. Okay, so jangan lupa kita ada sesuatu yang amazing pada hari Ahad nanti. Pada hari Ahad nanti kita ada, yes, nampak tak sharing daripada speaker coach anda, cek coach anda je lah. Jadi speaker, nampak tak mereka semua nampak sihat, nampak bugar, nampak skin flawless kan? Nampak tak Coach Mushab? Coach Mushab ni akan share dengan kita Fit for Ramadan pada hari Ahad jam 9 pagi, 9 malam. Alright, panjat saya panjat. Okay, Coach Mushab Umar, kita akan bawakan khas untuk Fit for Ramadan. Setakat ini kita dah ada 2 session Fit for Ramadan. Satu dengan Dr. Khadijah, yang kedua pada minggu lepas dengan Ustaz Nur Azman, yang ketiga dengan Coach Mushab Umar. Okey, jangan lupa minta link Fit for Ramadan dengan coach anda. Alright. Anda akan rasa macam berilmu bila kita nak start berpuasa, nak masuk bulan Ramadan dengan ilmu, semuanya akan menjadi mudah dan tenteram. Tenteram pada bulan Ramadan. Tenteram perut, tenteram fikiran, tenteram energi. Alright, so jangan lupa Fit for Ramadan pada hari Ahad ini 9 malam. Ajak kawan ramai-ramai. Tak cukup pintu Zoom, kita akan buka pintu YouTube. Don't worry, ada je effort yang kami akan buat untuk beri manfaat kepada semua. Yes, itu dia. Teaser sikit lah. Coach Mushab turun 20 kg dalam masa 4 bulan guys. 4 bulan total penurunan dia adalah 27 kilogram. Nampak tak? Siapa-siapa je lah tengoklah kadang-kadang diri kita sendiri pun sebelum kita turunkan berat badan, kita rasa macam bila kita tengok gambar kita before kan, macam kelakar lah pula kan, macam-macam makcik pula kan. So saya dulu pun macam makcik. Jadi bila kita dah turunkan berat badan dengan nutrition, dengan sel yang bagus, dengan air yang cukup, dengan ilmu yang betul, dengan circle yang betul, join pula online coaching. Jangan lupa online coaching kita pada bulan April. Siapa-siapa yang baru dapat jemputan, kalau terasa macam nak join program, boleh contact orang yang menjemput anda. Okay, kita ada ramai coach yang akan bantu anda. Setiap minggu, setiap pagi kita akan bagi tips ke anda. Alright, so ada juga live cooking kan. Jadi jangan jadikan alasan nak berbuka ni semuanya tak sempat. Sempat je, dah diberi cara dah untuk sempat. Alright, so itu saja tim OBC pada hari ini. Thank you untuk Linda dan juga saya Coach Yat. Dan jangan lupa OBC Online Breakfast Club ini akan bersiaran sepanjang tahun pada setiap hari Isnin, Rabu, Jumaat jam 9.30 pagi. Alright, so nantikan saja link daripada coach anda, daripada speaker-speaker yang berbeza-beza dan dengan topik yang berbeza-beza. Okay, untuk memberi manfaat kepada anda sehingga bulan Ramadan nanti. Jadi itu sahaja sharing pada saya. Terima kasih kepada hampir 160 orang tadi dan juga terima kasih kepada mereka yang memberi sharing juga dalam chat tadi. Okey, jangan lupa jumpa anda pada hari Jumaat nanti dengan speaker yang berbeza ya. Alright, itu saja. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita.
kita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban.